السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ghaba ammi Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'. Falamma kana yawm Uhud wankashafa al-muslimun faqala Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana'a haula, yani ashaba, wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, yani al-musyrikin. Thumma taqaddam fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adh فقال يا سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 87 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها أو كما قال متفق عليه. Hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, pak saudara dia yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu telah tidak dapat hadir di dalam perang Badar. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Dia cerita tentang pakcik dia, pak penakan dia juga nama Anas, tetapi Anas bin Nadhr. Kata dia, pak penakan dia Anas bin Nadhr tak dapat untuk ikut sama-sama Nabi di dalam perang Badar. Bila Nabi balik daripada perang Badar, Anas bin Nadhr jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qital qataltal musyrikin. Dia kata, ya Rasulullah,
aku minta maaf banyak-banyaklah kerana aku tidak dapat bersama-sama dengan kamu di dalam perang pertama yang kamu dan orang Islam pergi berperang, iaitu perang Badar. Perang Badar ni perang mula sekali. So dia tak dapat turun sama dengan Nabi, dia rasa sangatlah bersalahnya dia ni. Dia pergi jumpa Nabi, pergi minta maaf dekat Nabi kerana tak dapat sama dengan Nabi di dalam perang Badar. Kata dia dekat Nabi, la inillahu ashhadani qital al-musyrikin la yarayanna Allahu ma asna'. Dia kata, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan aku di masa depan pergi berperang untuk lawan dengan orang musyrikin, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjuk dekat kamu semua apa aku nak buat. Dia kata ke Nabi begitu. Dia janji depan Nabi macam tu. Dia kata hari tu perang Badar aku tak boleh turun dengan kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Aku mengakulah aku menyesal, aku minta maaf dekat kamu. Dia kata dekat Nabi. Tapi kalau ditakdirkan Allah lepas ni ada jadi lagi satu perang lawan orang musyrikin, dia kata aku pasti akan turun. Dia kata dan kali ni dia kata kalau aku turun, dia kata Allah akan tunjuk dekat hangpa apa aku nak buat. Falamma kana yaumu Uhud, lepas perang Badar jadi perang Uhud. Wan kashafal muslimun, dan dalam perang Uhud orang Islam nampak seakan-akan nak kalah. Kita semua baca cerita perang Uhud. Nabi dah susun elok-elok dah strategi, letak sahabat atas satu bukit. Bukit yang ada di tepi lembah Uhud. Nabi dah letaklah sahabat-sahabat dia duduk atas bukit tu. Bukit tu kemudiannya dikenali dengan nama Jabal Rummah. Hari ni kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita pergi ziarah Medan Uhud, dia ada satu bukit tepi kawasan Uhud, tempat makam syuhada tu ada satu bukit. Bukit tu dia panggil Jabal Rummah, iaitu bukit tempat pasukan pemanah yang Nabi letak suruh duduk dulu. Rummah itu maksudnya pasukan pemanah. Nabi dah letak elok dah di situ. Nabi kata apa jadi pun jangan turun daripada bukit ni. Tapi sahabat-sahabat Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mereka tengok tentera musyrikin lari tinggal harta di tengah lembah. Mereka hilang sabar. Pakat serbu turun pergi nak berebut harta ghanimah ini. Mereka tinggal bukit tu. Bila tinggal, Khalid Al-Walid yang masa tu belum Islam lagi, dia pimpin pasukan tentera musyrikin. Dia naik dan dia take over bukit itu. Dia kuasai bukit itu dan dia serang orang Islam yang berebut harta di bawah. Maka Anas bin Nadar dia kata, falamma kana yaumu Uhud, apabila tibanya hari yang kata perang Uhud itu, wan kashafal muslimun, kebetulan tentera Islam dalam keadaan menderita. Nampak nak kalah dah. Pasal apa? Pasal mereka dah turun pergi nak berebut harta, musuh dah naik atas bukit, musuh panah mereka. Anas bin Nadar ini bila dia tengok keadaan macam tu jadi, dia tak duduk atas bukit ni. Dia duduk di kawasan lain. Nabi letak dia, Nabi tempatkan dia di kawasan lain. Bila dia tengok kawan-kawan dia, sahabat dia langgar perintah Nabi turun main duk berebut harta. Kata Anas bin Nadar ini, dia kata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, dia kata, aku minta ampun kepada kamu bagi pihak sahabat-sahabat aku tak dengar cakap Nabi. Dia tengok benda tu. Dia tengok no, sahabat-sahabat tu lari turun main ke bawah tu. Dia tahu dah. Dia pandai bantah pesan Nabi. Dia kata, ya Allah, aku minta ampun kepada kamu bagi pihak kawan-kawan aku ni. Aku minta ampun kepada kamu. Summa taqaddama. Lepas tu, dia tak buang masa. Dia serbu pergi dekat musuh ada ramai ni.
Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Bila dia serbu pi tu, dalam tengah duk serbu nak pi ke musuh tu, jumpa dengan seorang sahabat. Nama sahabat tu Sa'ad bin Mu'adz. Maka kata Anas bin Nadar ini, dia kata, ya Sa'd bin Mu'adz, dia kata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, dia kata, jom kita pi dekat syurga. Dia jadi macam tu. Dia nak serbu ni, dia nak serbu pi dekat kumpulan musuh ada ramai ni, dalam tengah duk serbu tu jumpa dengan seorang sahabat lain. Dia kata dekat sahabat ni, Sa'ad bin Mu'adz ni, dia kata al-jannah, dia kata syurga, jom kita pi ke syurga. Tu nak pi perang tu. Wa Rabbin Nadar, dia kata demi Allah Tuhan bapa aku An-Nadar, dia kata, inni ajidu rihaha min duni Uhud, dia kata sesungguhnya aku dah boleh cium, dia kata, bau syurga dekat dengan Uhud ini. Dia turun pergi. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat hak dia selisih masa dia nak serbu pi ni, Sa'ad ni balik main cerita dekat Nabi SAW. Sa'ad kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Sa'ad ni balik cerita ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak buat macam mana Anas bin Nadar ni buat. Dia berani sungguh. Dalam keadaan musuh tu ada ramai, dalam keadaan musuh kuat tu, dalam keadaan macam tu, dia serbu pi seorang dia cukup berani. Sampai sahabat ni Sa'ad bin Mu'adz ni kata dekat Nabi, dia kata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Aku tak mampu, aku tak boleh nak buat macam mana dia ni buat ya Rasulullah, dia kata. Kata Anas bin Malik, anak saudara dia yang meriwayatkan hadis ni, Anas bin Malik kata, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Dia kata di akhir perang Uhud, kami jumpa ni, yang pak penakan aku ni, Anas bin Nadar ini, kami jumpa dia dalam keadaan badan dia ada 80 bekas cedera, 80 kesan tetakkan pedang, tusukkan tombak, dan juga cucuk anak-anak panah. Ada 80 bekas di badan dia. Wa wajadnahu qad qutila. Waktu kami jumpa dia dah syahid dah, mati dah. Wa massala bihil musyrikun, dan keadaan mayat dia sangat menyedihkan. Orang kafir musyrikin rompong-rompongkan badan dia. Badan ni berlubang, bekas kena tetak 80 bekas. Tak cukup dengan 80 bekas badan bersarang kena senjata ni, tak cukup dengan tu. Musyrikin ni hiris telinga, potong hidung, cucuk-cucuk muka dia dan sebagainya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Siapa pun tak kenal mayat dia ni. Bila jumpa hal keadaan badan bersarang, 80 bekas luka, dan juga hal keadaan muka yang dah dipotong-potong dan dirompong-rompongkan ni, fama arafahu ahad, tak ada siapa kenal mayat dia ni illa ukhtuh, melainkan seorang saudara perempuan dia. Bila mai tengok, kenal bibanani, kenal bila tengok jari dia. Adik perempuan dia mai belek-belek tangan, dia kata sah, dia kata ini abang aku Anas bin Nadar. Rupa tak kenal. Qala Anas bin Malik, anak penakan dia yang meriwayatkan hadis ni, kata, kunna nara au nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fi wa fi ashbahih. Kata Anas bin Malik, dia kata kami yakin ayat yang Allah buat turun ni adalah ayat yang turun kerana kes Anas bin Nadar, ataupun kerana orang yang serupa macam Anas bin Nadar. Allah berfirman dalam Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Tuhan kata akan ada di kalangan orang-orang yang beriman ini orang-orang yang mereka berjanji dengan Tuhan dan mereka menepati janji mereka dengan Tuhan.
Anas bin Malik kata, kami yakin ayat ni turun kerana dia. Dia tak boleh pergi perang Badar. Dia pergi jumpa Nabi lepas habis perang Badar. Dia mengaku kata dia berasa menyesal tak boleh sama dalam perang Badar. Dan dia berjanji di depan Nabi, kalau Allah izinkan aku pergi dalam perang hak nak mai lepas pada ni, dia kata Allah akan tunjuk dekat hampa apa aku nak buat dalam perang tu. Dia buktikan janji dia kepada Nabi, janji dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serbu pergi dekat musuh, dia mati dalam keadaan yang begini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita orang sayang Islam. Itu cerita orang sayang Islam. Seperti mana yang berlaku di Palestin dah ni. Orang yang sanggup buat keputusan untuk nak berekah bom di badan dia, kemudian terpa masuk di tempat yang menjadi sarang kepala-kepala Yahudi. Dia seorang mati, berbelah-belah berpuluh-puluh ketua Yahudi mati. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia keluar fatwa dah, disiarkan ke seluruh dunia. Dia kata orang yang buat macam tu tidak bunuh diri, sebaliknya mereka syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok satu lagi hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir, bapa dia nama Abdullah bin Haram. Bapa dia dengan dia sama-sama turun dalam perang Uhud, yang kita cerita tadi. Pada malam perang Uhud, esok nak perang Uhud. Pada malam tu bapa dia kata dekat dia. Bapa dia kata, ma urani illa maqtulan fi awali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok nak perang Uhud, malam ni pak dia kata kat dia. Pak dia kata, aku rasa aku ni nak jadi orang yang mula-mula mati di dalam perang esok. Pak dia ni, Abdullah bin Haram ini, kata ke dia malam ni, kata dah ke dia, aku duk rasa ni, aku dapat rasa esok bila berlaku perang Uhud, aku ni akan jadi orang yang mula-mula terbunuh di dalam perang. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata, aku rasa aku tak ada tinggal apa pun selepas daripada mati aku ni, orang yang lebih aku hormat, lebih aku sayang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau aku mati esok, dia kata aku tak nampak dah orang yang aku lebih hormat, orang yang lebih aku sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, wa inna alayya dainan. Dia kata ke anak dia, bapa ada hutang. Kalau ditakdirkan bapa mati esok, tolong bayar hutang bapa. Pesanlah dekat anak ni. Inna alayya dainan faqdi. Dia kata bapa ada hutang. Kalau bapa mati esok, faqdi, kamu tunaikan hutang bapa ni. Wastausi bi akhawatika khaira. Dan bapa dia kata, kamu hendaklah buat baik kepada adik-adik perempuan kamu yang aku tinggal nanti. Dia ni ada ramai adik perempuan. Pak dia pesan dekat dia, kalau pak mati sungguh esok, pak rasa macam esok pak nak mati. Dia kata, kalau pak mati sungguh esok, bapa ada hutang, kamu tolong bayar. Yang kedua, adik-adik perempuan ada ramai di rumah, kamu tolong tengok. Fa asbahna fa kana awwala qatil. Menjelang pagi esok berlaku perang Uhud. Sungguh pak dia orang yang mula-mula syahid. Wa dafantu ma'ahu akhara fi qabri. Dia kata bila dah pak dia mati, perang pun dah habis, dia kebumikan mayat pak dia, Abdullah bin Haram ini. Dia kebumikan mayat pak dia di dalam satu liang dengan satu orang lain. Ada seorang lagi sahabat, dia letak satu liang dua orang. Maka dia kata dia sendiri kebumikan bapa dia dalam liang tu, pak dia kebumikan dengan satu orang lain.
summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'a akhar. Lepas tu aku balik ke rumah duk berasa tak sedap hati. Duk berasa macam tak kena bila letak bapak dia dengan orang lain dalam liang. Duk berasa tak sedap hati. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Dia kata selepas 6 bulan aku masih tak sedap hati, aku pergi korek balik kubur tu. Aku buat keluar mayat bapak aku, dia kata. Aku nak simpan dia di dalam satu liang, dia duduk seorang. Fa iza huwa ka yauma wada'tu. Dia kata aku nak cerita dekat hangpa. Bila aku korek kubur tu, aku dapati mayat bapak aku seperti hari aku tanam dia 6 bulan dulu. Ni orang mati syahid. Bila aku korek kubur dia, kerana hati berasa tak sedap, berasa tak puas hati, berasa diletak bapak sama dengan orang lain dalam liang ni, berasa tak syok, berasa nak kena ambil mayat pak dia, nak pergi tanam satu liang, bapak dia duduk seorang. Bila aku korek liang tu, aku jumpa mayat bapak aku. Faiza huwa kayauma wada'tu. Keadaan dia macam hari aku ke bumi dia dulu. Tak jejah langsung. Panas elok badan dia, darah duk mengalir lagi walaupun mayat sudah 6 bulan. Ghaira udhuni, melainkan telinga dia saja tak ada. Pasal apa? Pasal masa bapak dia kena bunuh dalam perang Uhud, telinga bapak dia dipotong oleh kafir musyrikin. Faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku simpan bapak aku di dalam satu kubur yang berasingan seorang dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua hadis kita baca menunjukkan kepada kita betapa sucinya, betapa mulianya orang-orang yang sayang agama. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sayang agama, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Fussilat. Muka surat 21. Ayat malam ini ayat 13. Surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu, maka jika berpaling mereka itu, yakni kafir Mekah daripada beriman. Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang amaran yang Nabi SAW bagi dekat kafir Quraisy di Mekah. Nabi bagi amaran dekat mereka ni, kalau sekiranya mereka tetap dengan pendirian mereka untuk tak mau beriman dengan Allah. Firman Allah, fa in a'radu, maka jika berpaling mereka itu, yakni kafir Mekah daripada beriman. Kalau depa bantah tak mau nak beriman juga dengan apa yang Nabi bawa ke depa, kemudian daripada terang kenyataan akan keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu. Terang dah Allah ni berkuasa, tapi tak mau nak ikut juga. Allah bagi mukjizat dekat Nabi Muhammad ni macam-macam. Duk gaduh tak ada air, Nabi ambil tungkat, pukul pergi ke batu, terbit air daripada batu. Duk gaduh tak ada air, Nabi buat macam tu, terbit air celah-celah jari. Tak percaya lagi, Nabi SAW buat isyarat kepada bulan, buat isyarat macam tu, bulan terbelah dua. Depan mata, tunjuk ke mereka. Mereka main cabar Nabi, kalau betul kamu Nabi, tunjuk satu benda yang manusia tak boleh buat. Nabi kata tak apa. Kebetulan masa tu malam, Nabi tengok naik ke langit nampak bulan. Nabi buat isyarat dengan jari macam tu. Dengan kehendak Allah, bulan terbelah dua. Mukjizat Nabi. Tak cukup dengan terbelah dua, bulan tu turun naik kapit bukit pula lagi. Nabi tanya, lah hampa nak beriman tak dengan Tuhan aku dan Tuhan hampa semua? Tak mau juga. Maka Allah kata, fa in a'radu, maka jika berpaling mereka daripada beriman, kemudian daripada terang kenyataan tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud.
Maka kata olehmu wahai Muhammad kepada mereka ni, kepada kafir Mekah ni, aku bertakut akan kamu lintak, yakni petir azab seumpama lintak azab yang pernah kena kaum Ad dan kaum Samud. Nabi sampai kata lagu tu kat mereka. Kalau hampa tak mau juga beriman dengan Tuhan aku nak bagi tahu dekat hampa, dulu ada dua kaum, nama satu kaum Ad, satu nama kaum Samud. Depa tak mau ikut Nabi depa. Dengan kerana mereka bantah tak mau ikut Nabi mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala buat mai angin kuat. Tak ada hujan, angin saja. Angin kuat mai, lepas tu dia mai petir, dia mai lintang, dia mai pang, kata mati habis kaum Ad dan kaum Samud ni. Kalau hampa bantah juga lagi, Tuhan aku, Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat lagu tu dekat hampa. Membinasa akan kamu seperti mana binasa mereka itu. Firman Allah, "Iz ja'athumur rusul min baini aydihim wa min khalfihim." Ketika datang akan mereka itu, maksudnya apabila datang akan mereka itu kepada kaum Ad dan kaum Samud itu oleh segala rasul daripada antara hadapan mereka dan di antara belakang mereka itu, maka rasul yang dahulu daripada mereka ada 4, iaitu Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syith dan Nabi Adam. Ini cerita pasal kaum Ad, kaum Samud ni. Nabi hak mai sebelum ada mereka. Sebelum ada mereka dah ada 4 orang Nabi. Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syith dan Nabi Adam. Hak 3 tu Rasul, Syith itu Nabi saja. Ada 4 orang dah Nabi sebelum mereka. Yang kemudian daripada mereka itu, Nabi yang mai kemudian daripada kaum Ad dan kaum Samud ni, ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Lepas zaman mereka baru ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Dan yang ada pada masa mereka itu ialah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kaum Ad dengan kaum Samud ni, Nabi mereka ialah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kaum Ad, Nabi mereka Nabi Hud. Kaum Samud, Nabi mereka Nabi Saleh. Maka seru sekalian, maksudnya sekalian Nabi-Nabi. Nabi apa pun cakap sama aja. Nabi apa pun, daripada Nabi Adam alaihissalam dulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nada bercakap sama aja. Apa dia yang Nabi-Nabi ni cakap? Kata depa, alla ta'budu illallah, bahawa janganlah kamu sembah melainkan Allah semata-mata. Sama aja. Sembah Allah aja, tak usah sembah yang lain. Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata mereka itu, kaum Ad, kaum Samud ni, bila Nabi mereka kata kat mereka, mailah kita sembah Allah, jangan sembah lain daripada Allah, mereka jawab dekat Nabi mereka. Kata mereka, jika kehendak Tuhan kami, nescaya turun dia akan malaikat, dia kata. Dia kata kalau betul lah, kata Tuhan nak hantar mai satu utusan untuk nak ajak kami, Tuhan tak hantar hang. Dia kata Tuhan nanti hantar malaikat mai ajak kami. Oh. Lawyer tak boleh pakai mai. Cakap pandai. Bila Nabi Allah Saleh dengan Nabi Allah Hud bila ajak depa mailah sembah Allah. Allah tu bukan Tuhan aku saja, Tuhan hampa juga. Allah ni aku duk ajak kita pakat-pakat sembah ni, Allah ni dialah Tuhan yang bagi makan minum kat kita, dialah Tuhan yang bagi nyawa kat kita, dialah Tuhan yang bagi kesihatan dekat kita, dialah Tuhan yang bagi semua benda dekat kita. Mailah sembah Allah. Aku ni Nabi, Allah suruh aku mai bagi tahu kat hangpa benda ni. Depa jawab, depa kata kalau betul lah kata Tuhan nak hantar mai satu Nabi dekat kami, Tuhan tak ada nak bagi kat hang jadi Nabi, Tuhan bagi malaikat mai jadi Nabi. Yang bagi kat hang pasal apa? Hang dengan kami ni beza tang mana? Depa kata siapa aja. Tuan nampak perangai ni daripada dululah. Bukan hadut tulis dalam surah Abang kata Nabi Muhammad ni buat hubungan seks dengan 12 orang, termasuk seorang daripada tu ialah perempuan hamba
dia berzina dengan perempuan hamba yang bukan Islam. Ini menunjukkan Nabi Muhammad ni manusia macam kita aja, bukan ada lebih tak mana. Boleh tulis lagu tu dalam surah Abad. Apa hak dia ni tulis ni? Dia mengulangi perangai kaum Ad dengan kaum Samud yang tidak memandang Nabi ni sebagai pemimpin yang boleh pimpin dia daripada jalan sesat. Sama aja. Cuma tukar nama aja. Ni malam ni kita baca benda ni lah. Mereka kata balik dekat Nabi Hud, mereka kata balik dekat Nabi Saleh, mereka kata lau sya'a rabbuna, kalau Tuhan kami mau nak hantar Nabi sungguh mai dekat kami, la anzala malaikah, Tuhan akan hantar malaikat. Dia tak hantar Nabi dari kalangan manusia, Tuhan akan hantar malaikat. Pasal apa? Pasal malaikat lain daripada kami. Kalau hantar manusia, manusia serupa kami. Orang yang serupa kami nak ikut macam mana? Dia pun serupa kami aja. Dia tak mengaji universiti. Kami ada PhD. Ni dia jadi lagu ni. Dia berasa dia pandai lebih pada Nabi, maka dia tak perlu ikut Nabi. Entah nampak? Aku tak nampak lagi. Kena beli lain lah buku tu. Maka bahawasanya kami dengan barang yang disuruh kamu dengannya itu kafir sekalian. Dia berkata dekat Nabi Hud, dia berkata dekat Nabi Saleh, maka dengan itu kami nak ikrar di depan kamu bahawa apa hak kamu duk habaq kat kami ni, habaq suruh kami sembah Allah, habaq suruh kami mengaku kata kamu ni jadi Nabi, maka dengan ini kami nak ikrar depan kamu, kami kafir dengan benda tu, kami engkar, kami tak mau ikut apa yang kamu kata. Yakni kata kaum Ad bagi Nabi Hud dan kata kaum Samud bagi Nabi Saleh dengan jalan takbur atas Nabi mereka itu. Bercakap tu, bercakap dengan takabur. Besar diri. Aku tak ada heran dekat hampa semua. Lagu tu punya cakap. Tuan-tuan, agama tak mahu orang macam ni. Cabar Islam cara takabur pun Islam tak mahu. Bercakap atas tiket Islam takabur pun Islam tak mahu. Sebab takabur ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mana pun tak boleh bersifat dengan takabur. Begitu. Firman Allah, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Dan adapun yang kata kaum Ad itu, maka takabur mereka itu di dalam bumi dengan tiada sebenar. Iaitu takabur atas Nabi mereka itu Hud. Tidak mau beriman dengan dia. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Maka kata mereka itu, yakni kaum Ad, kaum Samud ni, depa kata siapa yang terlebih daripada kami dari segi kuat. Sombong tuan-tuan, cukup sombong. Ni ayat Quran ni kita duk baca lah, ni ayat Quran. Allah cerita balik perangai kaum Ad dengan kaum Samud ni, dah tak mau ikut seruan Nabi mereka, sudah pirah tak mau ikut tu. Cakap besar lagi. Dia boleh kata dekat Nabi dia kata man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami ni? Cuba abang main. Maka kata Ibnu Abbas sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi, dia menjelaskan benda ni. Kata dia, yang tinggi mereka itu 100 hasta. Dia kata yang kata kaum Ad, kaum Samud ni, depa ni orang hak paling tinggi di kalangan depa, tubuh badan tinggi ni sampai 100 hasta tinggi. 100 hasta tinggi depa ni. Tu yang dia jadi takabur, megah tak tentu punca tu. Kata Ibnu Abbas, di kalangan puak Ad dengan puak Samud ni, yang paling tinggi daripada kalangan depa ni 100 hasta tinggi. Dan yang paling rendah di kalangan mereka ialah 60 hasta. Paling rendah 60 hasta. Bahasa hapui pokoknya apa? Seorang-seorang mereka tu besar tu. Tuan-tuan, kita tahulah Nabi Allah Adam alaihi salam lagi besar. Lepas tu dia mai zaman kemudian tu dia duduk kecil-kecil sampai kat kita ni ke metod. Yang ni kalau budak-budak belajar di sekolah tu dia kata proses evolusi dia kata. Dia kuat duk halu ke metod.
Serupalah macam zaman dulu orang kata ada dinosaur. Kan? Dinosaur zaman dulu kala ni, menatang dinosaur ni kau duk halu jadi cicak mengkarung. Macam mana manusia daripada besar ni, kaum Ad, kaum Samud ni sampai 100 hasta punya tinggi, lah sampai tak cukup 4 kaki punya pendek. Kan? Macam tu lah dinosaur pun lah jadi mengkarung aja. Kan? Ini proses evolusi dia kata. Kata Ibnu Abbas, yang paling rendah di kalangan mereka 60 hasta. 60 hasta. Satu-satu orang boleh korek batu besar-besar daripada bukit, bawa mana tempat yang dikehendaki kerana kuat mereka ni. Seorang boleh pergi perlai bukit. Seorang dia boleh pergi perlai bukit, dia boleh alih bukit tu cempung buat pergi tang mana dia nak buat. Tu yang kata puak ni, yang kata kaum Ad dengan kaum Samud ni, padanlah depa cakap takabur. Tuhan bagi kat mereka benda ni. Bagi dekat mereka bukan saja badan besar, bukan saja kuat, bahkan mereka ni pandai dalam bidang binaan, architecture. Kaum Ad dengan kaum Samud, mereka punya rumah kediaman perut bukit. Mereka boleh korek bukit tu, buat satu kediaman mewah dalam bukit. Ini kaum Ad dengan kaum Samud. Sudahlah mereka kuat, Allah bagi dekat mereka pandai pula. Rupa-rupanya kuat dengan pandai yang Tuhan bagi kat mereka menyebabkan mereka lupa diri. Mereka lawan Tuhan. Firman Allah, awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan tidakkah ketahui mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan mereka tu, Allah tu terlebih daripada mereka itu pada kuat. Tuhan kata, puak ni tak ada akal sungguhlah. Kalau mereka rasa mereka kuat, kuasa yang boleh buat mereka tentu lebih kuat. Maka yang buat mereka, yang menjadikan mereka, yang mencipta mereka Allah. Kalau mereka rasa mereka kuat, Allah lagi kuat. Tuan-tuan, kalau kita boleh bagi ke orang 5,000, mana kita ada lebih daripada 5,000 lah. Betul tak? Kalau kita bagi 5,000 ke orang, kita ada RM5, murah lah. Mana boleh? Kita mesti ada lebih daripada hak kita bagi ke orang tu. Kalau kita boleh derma dekat orang 5,000, makna kita ada lebih pada 5,000 lah. Takkan 50,000, takkan 500,000. Dengan kerana kita ada duit 500,000, kita boleh bagi ke orang 5,000. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia boleh buat kaum Ad, kaum Samud, badan besar-besar macam tu, kuat ni sampai boleh pergi perlai bukit, angkat batu besar, pindah pergi tempat lain dan sebagainya. Kalau Allah boleh buat makhluk kuat macam tu, Allah ni Khalik. Dia tentu lebih kuat daripada makhluk yang dia buat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam ayat ni, dia kata awalam yarau, tidakkah depa ni fikir, takkah depa ni boleh tengok annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Sesungguhnya Tuhan yang buat depa, Tuhan tentu lebih kuat pada depa. Itu terjemah cara mudah fahamnya begitu. Yang tiada dapat lepas seorang yang kuat daripada azabnya, yakni azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata tak ada lah pemohong. Kalau hampa kata hampa kuat, pemohong. Tak ada satu makhluk aku yang aku buat boleh lepas daripada azab aku, melainkan dengan izin aku. Firman Allah, wa kanu bi ayatina yajhadun, dan adalah mereka, yakni kaum Ad dan kaum Samud ni, dengan segala ayat mukjizat kami engkar sekaliannya. Tidak beriman mereka dengan rasul kami. Maka dengan sebab itu fa arsalna alaihim rihan sarsara, maka kami lepas atas mereka itu angin ribut sejuk tetapi tiada hujan. Tuhan ni dia ada peringkat dia. Dia ada tahap dia. Dia biang. Sekali dia rentap, sungguh. Tuan-tuan, kita orang Islam, kita kena ada satu keyakinan. Apa dia? Allah duk tengok apa duk jadilah ni. Allah tengok. Allah tengok orang Islam duk kena tindas, duk kena bom, duk kena bunuh, duk kena macam-macam. Allah tengok benda ni semua. Allah saja biang. Di samping Allah nak tengok orang Islam ni tara mana mujahadah dia dengan Tuhan. Sampai satu peringkat Allah tolong sekali orang Islam,
bumpui habis orang-orang ada menentang Islam. Dan saat dan ketika itu akan sampai, insya-Allah. Firman Allah, fi ayyamin nahisat, yakni pada segala hari, yakni hari nahas atas mereka itu. Nampak tuan-tuan, kita duk kata nahas jalan raya. Nahas tu rupanya Arab. Nahas ni dalam bahasa Melayu ni makna dia sial. Sel kita kata. Tuhan kata dalam ayat tu fi ayyamin nahisat, iaitu pada segala hari nahas atas mereka itu, daripada hari Arba' kepada Arba', yakni seminggu akhir bulan Syawal, iaitu 7 hari 8 malam berturut-turut. Tuhan bagi tempoh dekat mereka biar mereka duk tunjuk takabur, tunjuk sombong, tunjuk mereka ni tak heran ke Nabi, tunjuk mereka cabar Nabi, sampai satu peringkat rasa boring dah cabar Nabi, cabar Allah. Sampai satu peringkat Tuhan buat mai rihan sarsara, dia buat mai angin ribut sejuk tapi tidak ada hujan. Bila mai angin ni, dia mai selama seminggu berturut-turut, daripada hari Rabu sampai hari Rabu, tak berhenti-henti angin ribut duk mai. Kata Ibnu Abbas, tiada diazab satu kaum melainkan hari Rabu. Dia kata, sudah. Kan? Ibnu Abbas bagi satu pendapat dia di situ. Dia kata biasanya Allah dia nak buat turun azab Yaum Al-Arba', hari yang keempat, hari Rabu. Dia kata. Itu sampai mana hari Rabu? Agak dia lagu tu. Dia kata linuziqakum azabal khizi fil hayati dunya, supaya kami rasakan kepada mereka itu azab kehinaan pada hidup di dunia ini. Tuhan bila dia buat mai azab, dia buat mai bala, tujuan dia satu aja, supaya hampa rasa sakit, ambil rasa, dia kata. Selama ni hampa duk buat tak heran dekat aku, hampa ingat aku tak boleh buat apa kat hampa. Hari ni hari naik hampa, hari ni aku buat. Bila kena, Allah Subhanahu wa taala kata linuziqakum azabal khizi fil hayati dunya, aku buat mai azab ni dekat hampa supaya hampa rasa azab yang menghina hampa ni. Firman Allah, wala azabul akhirati akhza, dan bermula azab akhirat lebih sangat daripada azab dunia. Hampa kena seminggu berturut-turut angin ribut sejuk, hampa dah rasa tak boleh tahan dah. Aku nak habaq kat hampa, hak hampa kena ni tak ada apa-apa, akhirat lagi teruk daripada hampa kena lah ni. Tuan-tuan nampak? Tu dia yang kata Allah Tuhan kita. Jangan cabar dia. Jangan cabar dia. Tak lagi bila dia mai masa dia nak murka, dia nak marah kat kita, jahanam kita. Jangan cabar dia. Itu sebab bila dalam masyarakat ada orang duk cabar-cabar Allah ni, kita kena nasihat dia. Kita kena nasihat dia. Kena habaq kat dia. Tak boleh duk cabar-cabar Tuhan. Tak boleh. Kamu menghina Nabi, makna kamu mencabar Allah. Sebab Nabi itu utusan Allah. Kamu menghina Nabi bermakna kamu mencabar Allah. Jangan cabar. Pasal apa? Allah bila dia balas, kita tak larat nak tanggung. Hak kita tak larat nak tanggung tu, Tuhan kata sikit aja, akhirat esok teruk lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yunsarun. Dan mereka itu tidak ditolong, lepas mereka itu daripada azab dunia dan azab akhirat. Azab Tuhan bila mai atas dunia pun siapa tak boleh tolong, akhirat telahlah siapa pun langsung tak boleh tolong apa. Benda ni bila mai ni mai dalam bentuk azab. Bila kata azab tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Bukan kata akhirat, dunia ni lagi dah. Kalau Tuhan buat mai satu azab, akak kena, tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Apatah lagi akhirat, bila kena azab Tuhan, tanggunglah apa yang Tuhan buat mai. Maka inilah azab kaum 'Ad sebab tidak beriman mereka dengan Nabi mereka, iaitu Hud alaihi salam. Firman Allah, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan ada pun kaum Thamud. Ni nak cerita kaum Thamud saja pula. Kaum Thamud umat Nabi Saleh. Maka kami hidayah akan mereka itu jalan tauhid kepada Allah dan iman dengan rasulnya, iaitu Nabi Saleh alaihi salam.
Tuhan kata kepada kaum Samud, kami hantar mai Nabi Saleh, kami suruh Nabi Saleh tunjuk dekat mereka macam mana cara nak beriman dengan Tuhan. Maka perlebih mereka itu ambil jalan buta dalalah atas jalan hidayah Rasul, yakni dengan tidak ikutnya. Allah hantar Nabi suruh ikut, mereka hidup hina Nabi itu. Allah hantar mai hidayah, mereka lempak hidayah, mereka ambil dalalah. Perangai. Allah hantar mai hidayah, hantar petunjuk dekat mereka. Mereka tolak petunjuk pergi ke tepi, mereka mau dalalah kesesatan. Orang hantar mai hak elok tak mau, nak hak buruk. Ini perangai kaum Samud. فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka ambil akan mereka itu oleh lintang petir azab yang amat hina dengan sebab barang yang ada mereka usaha daripada dusta Nabi mereka itu, yakni Nabi Saleh alaihi salam. Serupa juga kaum Samud pun dengan kerana bantah tak mau ikut Nabi Saleh, Tuhan buat mai petir, buat mai lintang, mai pang kata kena habis berselerak tarak, mati. Habis punah rana habis. Maka inilah hal kaum Samud yang kafir mereka dengan dusta Nabi Saleh. Tuan-tuan tengok, mendustakan Nabi kata. Mendusta Nabi ni maksud apa? Maksud dia sama ada dia tak percaya langsung kata dia tu Nabi, ataupun apa hak Nabi kata dia kata dah. Mendustakan Nabi. Adapun yang beriman, maka firman Allah, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami lepas daripada azab itu akan segala mereka yang beriman dengan Nabi Saleh. Itu dia lah tuan-tuan. Untung kita jadi orang yang ikut Quran dengan hadis ni. Untung. Walaupun atas dunia nampak macam rugi. Nampak macam rugi. Orang kata bodoh. Orang kata macam-macam. Orang hadu nak dok kepada agama, nak ikut Quran, nak ikut hadis Nabi, nak jadi orang Islam hak baik ni, sebahagian orang kata bodoh. Dia kata bodoh pokok ni lah. Dia kata apa ke satu benda. Kalau dia kata apa ke satu benda tak apa. Dia kata bodoh pokok ni. Apa ke satu jadah. Dia kata jadah. Dia kata hidup dengar orang mengaji kitab apa. Dia kata biar pilah. Dia pun nak kata kita bodoh ke, dia nak kata apa ke kita, biar dia kata pilah. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang ikut Nabi ni kalau ditimpakan azab dan sebagainya, Allah akan selamatkan kita. Sama ada dia selamat dunia ataupun akhirat esok dia akan selamatkan kita daripada neraka. Dia kata dan adalah mereka itu takut kepada Allah, junjung perintah Allah, maka mereka itu 4,000 orang. Orang yang ikut Nabi Saleh ni daripada kaum Samud ni ada 4,000 ikut Nabi Saleh. Hak lain menentang dia. Lepaslah yang 4,000 ni daripada lintang azab bersama-sama dengan Nabi Saleh. Tuhan lepas mereka ni daripada kena balak dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan sebutlah olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir Mekah akan hari kiamat. Habislah cerita kaum Samud ni, habis dah. Lah ni dia nak patah balik mai cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi Muhammad ni pergi habaq dekat kafir Mekah. Habaq kat depa kata kita esok ni satu hari kita akan mati. Bila kita mati kita masuk kubur. Kita duduk dalam kubur ni duduk tunggu bila nak mai kiamat. Sehinggalah Allah suruh malaikat tiup sangkakala yang pertama musnah seluruh alam. Allah suruh malaikat tiup sangkakala kedua yaumul ba'ts, hari kebangkitan, bakal bangkit di satu tempat nama dia padang mahsyar. Pihabang dekat depa benda ni. Yakni dihimpun segala seteru Allah, yakni kafir-kafir itu kepada neraka. Bangkit daripada kubur itu ni, bangkit nak boleh sakit. Kalau dia orang yang beriman, bangkit, mudah-mudahanlah susah sat di padang mahsyar, dia dapat senang di syurga. Tapi kalau dia ni orang yang tak beriman, bila bangkit di padang mahsyar esok ni, bangkit tu bangkit nak mula susah, yang lebih susah daripada susah dalam kubur sebelum tu. Dalam kubur susah dah. Pasal apa yang kata dalam kubur susah? Sebab orang yang tak beriman dengan Allah, bila masuk kubur jadi hufratun min hufarin nar.
jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Tuan-tuan bayangkan kalau duduk 1000 tahun, 1000 tahun duduk dalam lubang api neraka, nak boleh kejadinya kiamat, nak boleh bangkit padang mahsyar. 1000 tahun duduk dalam lubang api neraka yang penuh dengan kala jengking dan juga ulang-ulang yang berbisa dan sebagainya, macam yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia. Susah ni, 1000 tahun duk kena patuk ulang, duk kena macam-macam himpit kubur dan sebagainya. 1000 tahun kalau dia duduk dalam kubur 1000 tahun. Bangkit pada kubur tu, ingat bangkit nak lepas daripada kena himpit, nak lepas daripada ulang, nak lepas daripada api, nak lepas daripada hangat. Rupanya bangkit tu jumpa hak lebih teruk lagi di padang mahsyar daripada hak dia duduk teruk dalam kubur tu. Maka mereka itu dihimpun sekalian dahulu kepada neraka, yakni segala kafir daripada awal dunia sehingga akhirnya. Kafir ni hak tak beriman dengan Allah ni daripada zaman Nabi Adam tu, hak tak beriman sampailah orang hak penghabis sekali di kalangan Nabi Muhammad SAW. Mana-mana orang yang tak beriman dengan Allah semua dihimpun satu tempat. Firman Allah, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila datang mereka itu akan dia neraka, nescaya naik saksi atas mereka itu oleh pendengaran mereka, penglihatan mereka dan segala kulit mereka itu, yakni anggota mereka menjadi saksi mereka, yakni saksi terhadap barang yang ada mereka kerjakan. Maka Allah Ta'ala Tuhan yang amat kuasa atas jadi akal dan faham dan bertutur kepada segala juzuk anggota. Maka zakar dan faraj bertutur keduanya dengan zina. Oh tuan-tuan, ni semua cerita kita nak jadi karut. Yang kata bangkit di padang mahsyar esok ni, bangkit tu yaumul hisab, bangkit untuk dihisab amalan. Pada masa tu Allah dia menjadi qadhi Rabbul Jalil, qadhi yang membicarakan semua kes-kes manusia di padang mahsyar. Yang peliknya, perbicaraan di padang mahsyar ini tidak ada lawyer. Sebaliknya yang ada saksi. Allah Subhanahu wa taala sebagai qadhi Rabbul Jalil, dia dakwa kita. Bila dia dakwa kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala seal mulut tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Pada masa itu tangan-tangan pula yang piduk buat ramai nak bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan menjadi saksi segala kaki-kaki mereka itu. Tuhan kita duk baca dalam Yasin. Mai malam ni jumpa dalam surah Fussilat pula, dia kata apa? Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bila duduk di padang mahsyar, bila Allah dakwa kita hang pada hari sekian-sekian, hang ada buat dosa sekian-sekian, mulut tak boleh cakap. Pada hari itu yang menjadi saksi ialah sam'uhum, pendengaran menjadi saksi. Wa absaruhum, penglihatan mata menjadi saksi. Wa juluduhum, kulit kita menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata di sini, maka zakar dan faraj bercakap keduanya bahawa mereka berzina. Pai kita tak boleh kata apa dah. Tak boleh kata apa dah. Maka demikianlah segala pendengaran dan penglihatan dan tangan dan kaki naik saksi sekalian dengan maksiat yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Tuan-tuan, kita bila baca ayat ni modok takut lah. Yang tu aja cerita dia, modok takut. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala habaqkan kita awal-awal. Dia kata illa ladaihi raqibun atid. Dia kata melainkan pada manusia itu ada malaikat raqib dan atid. Kita jangan ingat kita buat apa lepas. Kita jangan ingat kita kata apa lepas. Apa juga hak kita kata, hak kita buat, kita jawab depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir bagi segala anggota mereka itu yang naik saksi dengan kerja maksiat mereka itu, kerana apa kamu jadi saksi kepada kami? Dia marah. Hari itu dia marah. Tuhan buka mulut bagi bercakap, hak tu terbit dulu di mulut.
Dia kata dekat badan dia sendiri. Dia kata, lima syahidtum alaina. Pasal apa? Dia kata, yang hampa ni duk sibuk sangat nak jadi saksi. Dia marah tangan dia, dia marah kaki dia, dia marah mata dia, dia marah telinga dia marah kulit dia marah habis apa ada kat dia. Pasal apa yang hampa duk sibuk jadi saksi? Kata aku buat dosa tu, aku buat maksiat ni dan sebagainya. Qalu, maka jawab mereka itu, yakni segala anggota jawab. Jawab, tangan jawab, kaki jawab, telinga jawab, kulit jawab, kemaluan jawab, semua pakat jawab balik ke dia. Antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Telah menutur, telah bercakap kami ni oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menutur akan tiap-tiap sesuatu. Kami hari ni bercakap pasal Allah suruh kami bercakap, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok surat abang tadi. Muka depan atas sekali. Budak umur 5 tahun kena bunuh. Allahu akbar. Tak tahulah tuan-tuan apa nak jadilah dunia ni. Budak umur 5 tahun. 5 tahun budak. Bukan ada dosa apa, bukan ada jahat apa. 5 tahun. Tengah nakal. Kena bunuh budak umur 5 tahun ni. Dijumpai mayat dalam keadaan tak ada pakaian apa. Ni bukan kes pertama jadi di Malaysia ni. Tak tahu banyak mana dah kes yang seumpama ini. Hari tu kita habang perempuan Bangladesh tu. Kena cabul, kena rogol. Dia dengan anak-anak kecil semua kena sekali. Lepas tu jerat tengkok dengan kain bagi mati. Apa ni? Tak teringat ke dalam hati kita, apalah salahnya kita try tengok undang-undang Islam ni macam mana? Tak teringat ke? Kita duk tengok ada law ni nampak tak jamin dah. Salah ke kalau kita try dulu? Try tengok dulu. Tuhan kata kalau sekiranya hampa laksana hukum hak aku suruh ni, nakalan minallah. Aku pastikan aku jaga benda ni. Ini satu jaminan, penjagaan, perlindungan daripada Allah. Try lah. Kalau tak percaya pun try. Try tengok macam mana. Kalau try 5 tahun, 10 tahun try nampak tak jadi. Lepak buang undang-undang ni tak usah pakai. Tak semua. Try dulu. Sampai tak mau try, piduk kata tak bagus ni apa. Try dulu. Bukan nak menang siapa-siapa. Try nak kepada keamanan dan kesejahteraan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un." Dan dialah, yakni Allah lah Tuhan yang menjadi kamu pada mula kali. Tuhan kata, aku hak buat hampa. Mula-mula dulu manusia tak ada, aku yang buat manusia. Dan kepadanya kembali kamu di akhirat. Manusia daripada tak ada, Tuhan buat Nabi Adam. Daripada Nabi Adam, Allah buat keluar daripada rusuk dia, buat Hawa. Daripada Adam dan Hawa, terbit mai golongan manusia, keturunan manusia yang begitu punya banyak. Manusia daripada tak ada, Tuhan kata aku buat manusia bagi ada. Lepas dah aku bagi jadi ada manusia ni, hampa kena ingat satu, wa ilaihi turja'un. Satu hari hampa balik ke Tuhan hak buat hampa tu. Kalau hampa asal daripada tanah, hampa balik ke tanah. Kalau hampa asal daripada Allah yang buat hampa, hampa balik menghadap Allah. Yang ni Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang amat kuasa menjadi kamu sejak mula-mula dulu, dan dia menghidupkan kamu pula kemudian daripada mati. Maka kuasa ia atas beri bertutur kulit kamu dan anggota kamu semua. Kalau manusia hak tak ada dia boleh bagi jadi ada, manusia hak ada ni nak bagi kulit bercakap senanglah, tak ada apa-apa lah. Firman Allah, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tiada kamu itu dapat sembunyi segala kejahatan maksiat kamu itu daripada bahawa naik saksi atas kamu oleh pendengaran kamu, dan tiada segala penglihatan kamu, dan tiada segala kulit kamu. Tuhan kata tak ada manusia boleh sorok kejahatan dia, melainkan semua kejahatan yang dia buat, anggota dia akan cerita. Yang ni tidak boleh sembunyi seorang maksiat yang dikerjakan itu daripada anggotanya.
Umpama mata, telinga, kaki, tangan, zakar, faras dan sebagainya. Tak boleh siapa sembunyi. Sebab anggota ni semua akan jadi saksi depan Tuhan. Kerana segala anggota itu sendiri kerja maksiat itu. Pasal apa? Pasal mereka yang buat kerja tu masa atas dunia. Mereka buat kerana kita suruh. Kita suruh kaki kita langkah pergi ke tempat-tempat maksiat. Kita suruh tangan kita buat benda dosa. Kita suruh mata kita tengok benda tak elok. Maka kita suruh anggota ni buat, anggota ni mengadu kat Tuhan esok. Dia dipaksa oleh kita untuk buat benda-benda ni semua. Firman Allah, walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tetapi kamu zan bahawasanya Allah Ta'ala tidak tahu kebanyakan maksiat yang kamu kerja ketika kamu sembunyi daripada manusia itu. Tuhan kata kat kita, dia kata tapi nama kata manusia ni, dia duk ingat Tuhan tak tahu. Dia duk ingat Tuhan tak tahu. Hak dia duk buat ni, dia ingat Tuhan tak tahu. Tuhan habaq kat kita, kata manusia duk ingat kata Tuhan tak tahu. Firman Allah, wa zalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Dan bermula yang demikian itu, yakni zan kamu, sangka kamu kata Tuhan tak tahu tu, zan kamu yang kamu zan dengan tiada ketahui Tuhan kamu, itulah yang membinasakan kamu. Tentu silap. Tuhan kata, bila hampa duk ingat Tuhan tak tahu, hampa silap. Pasal apa? Pasal Tuhan dia tahu semua. Saya abang ke budak-budak ada mengaji kat saya di tempat kerja. Tulis di papan, tulis. Tuhan kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan kata, aku tak bagi ilmu kepada manusia ni melainkan sikit. Kamu jangan ingat kamu boleh masuk kolej matrikulasi ni kamu pandai sangat. Kata, memanglah kamu cerdik pada orang lain. Orang lain hak minta tak dapat, kamu cerdik pada mereka. Tapi jangan duk berasa pandai sangat dah. Pasal apa? Pasal kecerdikan hak duk ada ke kamu tu sikit nisbah dia di sisi Allah. Bukan kamu. Kamu masuk universiti esok, kamu jumpa profesor, kamu ada PhD sampai 2-3 PhD esok ni, kamu duk sangka profesor, kamu PhD, doktor, pandai sangat dah. Kamu duk berkata lagu tu. Depa tu pun di sisi Allah sikit aja ilmu depa. Kalau para profesor ada PhD sampai 2-3 pun sikit ilmu berbanding dengan ilmu Allah, hampa baru lepas SPM tak ada apa. Kan? Nah, baik, saya kata saya nak buktikan kata manusia ni lemah dari segi ilmu, dari segi maklumat tak ada banyak mana. Tunjuk satu orang budak, kamu bagi tahu kat saya berapa helai bulu kening kamu belah kanan. Kan tanya dia. Saya tak tanya kamu berapa banyak bintang di langit, jauh nak naik pergi duk rabat naik pergi nak kira, tak boleh. Lah ni hak duk tempek di kening kamu ni lama dah kening tu duk ada tentu. Berapa helai duk ada? Belah kanan aja. Tak tahu dua-dua banyak sangat. Belah kanan aja ada berapa helai? Tak tahu. Tak tahu. Okeylah, saya kata pasal apa? Soalan tu tak masuk akal. Sebab tak ada manusia pernah bilang berapa helai bulu kening. Saya tanya soalan lain, saya kata. Siapa dalam kelas ni saya kata yang tahu buku lali? Buku lali itu orang putih kata apa? Tak tahu juga. Kita tak tanyalah tangan dia tahu. Kita tanya buku lali. Buku lali orang putih kata apa? Ucap letih semua. Saya kata hampa mengaji orang putih daripada bila? Mengaji orang putih ni daripada sebelum masuk darjah 1. Mak hantar dah pergi mengaji tadika, tazki apa macam-macam mengaji orang putih ni daripada sebelum darjah 1 tu. Kemudian sekolah rendah 6 tahun, masuk sekolah menengah 5 tahun, masuk mai sini duk mengaji orang putih tak habis lagi. Buku lali pun tak tahu kata. Angkat tangan siapa tahu? Pakat tak angkat tangan belakang. Dia kata lutut tahu. Oh, Ustaz, saya bukan tanya lutut, saya tanya buku lali kata. Lah ni apa mengaku dah kata ilmu hak ada kat kita ni sikit aja, sanggup. Okey, susah nak bukti kata manusia ni tak sah belagak lah, tak sah sombong lah. Tak tahu, yang tu pun tak tahu. Tu tanya bintang di langit tinggi sangat, tanya bulu kening tak masuk akal, buku lali.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata manusia. Dengan kerana kelemahan-kelemahan yang ada dekat manusia ni, manusia dia sampai satu peringkat dia sangka. Dia duk sangka benda-benda dosa, maksiat dia duk buat ni Tuhan tak tahu. Dia duk sangka lagu tu. Kerana Tuhan kamu itu amat tahu segala perbuatan dan perkataan kamu. Sama ada nyata atau tersembunyi. Itu dia. Tuhan kata, hampa silap. Tuhan kata, aku tahu. Hak hampa buat terang-terang, aku tahu. Hak hampa sorok-sorok pun aku tahu. Dan Allah Ta'ala ketahui barang yang dalam hati seseorang itu. Itu dia. Hak hampa buat terang-terang, ada manusia lain tak tahu. Tuhan tahu. Hak hampa buat sembunyi-sembunyi, semua manusia tak tahu. Tuhan tahu. Bahkan hak terlintas dalam hati hampa, Tuhan tahu. Yang ni daripada qasad baik ataupun qasad jahat. Apa teringat dalam hati itu, teringat baik ke teringat jahat, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Zikrullah ataupun tasbih ataupun doa ataupun lainnya, semua Tuhan tahu. Kita duk sengak mulut nampak tak menguat, tapi hati kita duk ingat Allah, Allah, Allah. Tuhan tahu. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu daripada segala orang yang kerugian. Dia kata, kerana hampa silap faham, hampa duk ingat Tuhan tak tahu kalau hampa buat benda tak elok, dengan kerana tu hampa ni minal khasirin. Hampa ni memang rugi sungguhlah, rugi sungguh. Tuhan kata. Kerana jadi segala nikmat anggota-anggota itu sebab bagi kecelakaan mereka itu. Itu dia. Tuhan bagi anggota ni kita ingat syukurlah. Syukur banyak-banyaklah Tuhan bagi kaki boleh duduk berjalan. Berapa ramai orang yang ada kaki tak boleh berjalan pasal lumpuh. Dia duk ingat Tuhan bagi kaki kat dia untuk berjalan. Tu nikmat anggota. Dia ingat Tuhan bagi tangan kat dia boleh duduk menulis. Yang tu yang ni dia ingat Tuhan bagi kat dia ni nikmat pada dia. Tengok-tengok bila dia salah guna tangan dengan kaki dia. Tangan dengan kaki yang sepatutnya jadi nikmat dekat dia, sudah menjadi kecelakaan bagi dia. Pasal apa? Pasal salah guna nikmat Tuhan bagi. Firman Allah, fa in yasbiru fannaru maswa lahum. Maka jika sabar mereka itu ataupun tidak sabar mereka itu, maka neraka itulah tempat kembali mereka tiap-tiap hal itu. Sama ada mereka sabar waktu duduk dalam neraka, ataupun mereka jadi tak sabar masa duduk dalam neraka. Sama aja, mereka tetap duduk dalam neraka. Tuhan kata. Boleh sabar ke duduk dalam neraka? Tak lah, cerita dia tak lah. Cerita dia tak lah. Tuhan kata, kalaulah kata hampa boleh sabar duduk dalam neraka tu, hak Nabi SAW kata, inna ahwanan nasi azaban yaumal qiyamah man lahu na'lan wa syurakan. Sesungguhnya azab hak paling lekeh bagi orang duduk dalam neraka ni ialah Tuhan bagi kat depa sepasang kasut, dua utas tali suruh pegang. Bila saruk aja kasut tu, pegang aja tali tu, yaghli min huma dimaruh, mendidih otak dalam kepala. Tu azab paling ringan dalam neraka. Kalau kena saruk-saruk kasut tu mendidih otak dalam kepala aku, sabar. Sabar, aku ni sabarlah apa. Tuhan kata, hang sabar ke, hang tak sabar ke, tempat hang di neraka. Tuhan kata. Dia nak abang apa? Nak abang kata, hampa ni tak ada apa dah. Hari ni memang hari kecelakaan bagi hampa. Firman Allah, wa in yasta'tibu famahum minal mu'tabin. Dan jika minta redha mereka itu daripada Allah, yakni minta nak balik ke dunia nak buat ibadat, maka tiadalah mereka itu daripada segala orang yang dapat keredaan itu. Tak tahan kena azab neraka, minta dekat Tuhan, minta ya Allah, lah macam ni lah, kami mengaku kami silap. Minta satu aja, minta bagi hidup balik, bagi balik atas dunia, garanti punya kami akan jadi orang kuat kamu di atas dunia. Abang kata Tuhan begitu. Maksudnya apa? Minta keredaan Tuhan. Tuhan kata apa? Hari itu tak sah minta. Sebab apa? Tidak ada manusia yang minta pada waktu dia dah ada dalam neraka. Tidak ada manusia yang duduk dalam neraka minta keredaan akan dapat keredaan itu. Tak ada. Duduk dalam neraka bukan masa nak minta keredaan aku. Tuhan kata, masa nak minta keredaan aku masa lah ni, masa duduk atas dunia. Masa ni nak minta keredaan Tuhan. Firman Allah, wa qayyadna lahum qurana. Dan kami jadikan sebab akan mereka itu, yang ni akan kapiak-kapiak yang dapat kecelakaan itu, kawan teman.
daripada syaitan yang mewaswas jalan kejahatan yang ikut mereka itu akan dia. Itu dia. Tuhan kata hampa atas dunia dulu ikut syaitan. Sebenarnya hampa ikut syaitan itu sebab saja untuk hampa nak kena neraka hari ni. Saja nak sabit hampa kena neraka hari ni. Pasal apa? Pasal hampa pergi berkawan dengan syaitan dulu. Pasal tu hampa kena. Firman Allah, fazayyanu lahum ma baina aydihim, maka menghiasi mereka itu, yakni syaitan manusia dan juga jin, bagi mereka itu, yakni bagi kafir-kafir, barang yang antara hadapan mereka itu, yakni daripada melebih dunia atas akhirat dengan ikut nafsu kejahatan. Itu dia. Atas dunia dulu syaitan dia pergi buat ni benda-benda tak elok ni, dia hias bagi nampak elok. Maka ramai orang kenal dengan benda-benda tak elok. Syaitan dia pergi buat ni benda hak tak elok ni, dia pergi hias bagi nampak elok, sampai manusia tengok benda tak elok ni nampak elok. Manusia terpa pergi buat, lepas ke neraka esok. Ini kerja syaitan di atas dunia. Wa ma khalfahum, dan telah tipu mereka dengan barang yang di belakang mereka itu, yakni akhirat, dengan i'tiqad tiada hidup selepas mati. Itu dia. Syaitan punya kerja juga masa atas dunia, dia main duk bisik di telinga kita. Dia kata tak percayalah benda ni semua. Kita hidup ni sekali aja. Nak muda pun sekali saja. Nak apa pun sekali ni aja sebelum mati. Dia kata apa pun atas dunia ni kita rembas cukup-cukup. Syaitan main bisik di telinga dia. Duk kira apa dengan mati Dia kata satu hari semua orang mati. Mati-matilah, habis ceritalah. Apa pula duk cerita kata ada padang mahsyar apa nak hidup. Merepek. Syaitan main duk bisik telinga dia. Dia pun dengar. Betul juga. Betul sungguh. Dia jadi lagu tu. Syaitan pergi bisik di telinga dia bahawa tiada hisab. Lepas mati tak ada dah. Cerita-cerita hisab padang mahsyar ni semua tak ada. Dan tiada balas daripada syurga dan neraka. Tak ada. Cerita dia mati-mati habis cerita. Apa pula lepas mati hidup habang yang tu yang ni apa semua tak ada ni semua tak ada karut dia kata. Hidup habang kata dalam kubur sekali lagi lagu nak mai ulang sujaul aqra. Hidup habang kata orang yang derhaka Tuhan masuk kubur, Allah wa mai dekat dia sab'ina tinina. Wa mai dekat dia 70 ekor ulang-ulang yang berbentuk naga. Ni semua merepek dia kata. Walhal semua ni datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan main duk abang kita selalu percaya benda ni semua karut. Begitu. Firman Allah, wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dan sebenarlah wajib atas mereka itu, yakni atas kafir-kafir itu, oleh perkataan janji azab Allah pada jumlah segala umat-umat dahulu kala yang telah lalu daripada dahulu mereka itu, daripada jin dan manusia. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata memang patutlah puak-puak kafir ni semua dikenakan janji azab Tuhan. Pasal apa? Pasal tengoklah apa mereka buat masa atas dunia. Tuan-tuan tengok berita P6 tadi. Lah ni OIC tengah bersidang. Persidangan OIC yang berakhir takat petang tadi ni gagal mencapai kata sepakat tentang takrif keganasan. Nak kata apa tuan-tuan? Kita nak marah dekat Israel, kita nak marah dekat Amerika. Ni kita sama-sama Islam ni. Pergi mesyuarat OIC, Organization of Islamic Countries. Satu organisasi besar yang menghimpun negara-negara yang majoriti orang Islam dalam dunia ni. Pergi duduk bersidang. Hari ni sehari bincang pasal takrif keganasan aja. Sehari bincang, tak capai kata sepakat. Kalau di kalangan orang Islam pun tak boleh nak capai satu keputusan yang kata ganas ni sebenar ni maksud apa. Tak boleh nak capai kata sepakat. Dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Dia ni tak puas hati bangkit pergi pancong, dia ni tak puas hati bangkit pergi minum di kantin, dia ni tak puas hati bawa tidung. Apa nak jadi dengan orang Islam ni? Apa nak jadi dengan orang Islam ni? Boleh duk cakap pandai aja, dalam masa duk cakap pandai tu sedara yang sama seagama duk kena bunuh. Tuan-tuan boleh bayang tak noh, ketika orang Islam di Palestin tak kira perempuan, tak kira budak-budak, tak kira orang tua, tak kira orang alim, tak kira siapa, duk kena bom meletup, pum pakat mati. Dalam waktu tu hak ketua-ketua negara-negara Islam satu dunia ni pakat pergi duk sidang, duk bincang pasal keganasan, tak boleh capai kata sepakat. Pelik.
Inilah yang keluar dalam Asia Week dulu ni. Dia kata OIC is no more Organization of Islamic Countries. Dia kata but OIC should be pronounced like this. Dia kena kata OIC. Dia kata OIC. Oh ya I see. Lagu tu aja dia kata. And dia kata OIC sekarang ini is like a toothless tiger. OIC, organisasi Islam, negara-negara Islam yang hebat ni, hari ni dia kata umpama toothless tiger, macam rimau tak ada gigi. Dia kata orang putih boleh tulis lagu tu dalam Asia Week, jual satu dunia, nak mentertawakan organisasi besar Islam. Toothless tiger, tuan-tuan, rimau tak ada gigi. Kita tengok orang tak ada gigi pun karut kan. Bukan nak katakan siapa-siapa kan. Tapi kita tengok orang tak ada gigi, dia pun kita jadi nak marah tak boleh. Kita jadi nak teglak ke dia. Kita betul-betul punya hot nak marah ni. Tengok dia senyum kepok masuk mulut tu tak dia marah. Karut. Tuan-tuan boleh bayangkan, tuan-tuan jumpa satu ekor rimau. Oh, bunyi tengok tak ada gigi dia ni. Allahu Akbar. Kalau ditakdirkan dia baham kita, geli. Tak mati, geli. Macam ni lah yang jadi kepada OIC lah ni. OIC lah ni, dia tak payah buat apa. Dia marah mereka pun mereka geli. Geli hati. Tuan-tuan, ni orang putih. Orang putih bukan Islam. Tulis dalam Asia Week. Menghina OIC sampai macam tu. Tak ada apa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dia kata orang Islam ni, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tuhan kata orang Islam ni hendaklah siap sedia dengan segala bentuk quwwah, segala bentuk kekuatan. Min ribatil khail, kena ada pasukan tentera berkuda yang hebat. Kena ada tu kehebatan militeri. Kena ada tu semua ni. Kapal selam kena ada, jet pejuang kena ada, peluru berpandu kena ada, negara-negara Islam kena ada ni. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sedaya upaya bagi ada benda ni. Pasal apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya musuh kamu, musuh Allah rasa gerun dengan kamu. Tak ada. Hak Tuhan sebut dalam Quran tu tak ada ke negara Islam lah ni. Tak ada. Cakap yang tu lagi panjang pula. Panjang pula lah. Dia kadang-kadang tak cakap pun frust. Tuan-tuan berasa frust. Tuhan bagi elok dah. Tu dia nak lajak sikit lagi tu. Tuhan bagi elok dah. Bagi Saudi, bagi Kuwait, bagi Iraq, bagi Iran, bagi semua ni telaga minyak ada kat mereka. Semua jenis kenderaan dalam dunia ni, daripada kapal terbang jet laju tu sampailah kepada kubota dalam mendang, pakai minyak. Yang minyak ni hanya ada di negara-negara orang Islam. Tiba-tiba orang Islam pergi jadi lagu tu. Frah lah, cukup punya frah. Itu satu sudut. Dari sudut material, kebendaan, out. Dari sudut satu lagi, sudut keagamaan dan sebagaimana pun reput juga kita ni. Reput juga. Hadis Nabi kata akan berlaku di akhir zaman, orang Islam ni jadi macam hidangan. Musuh-musuh mai duk kelilin pakai duk jemput makan. Kita ni jadi macam lauk, pakai duk jemput buah dalam mulut orang sikit. Bila Nabi kata begitu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah kerana kita pada masa musuh main duk cubit kita, duk ambil buah dalam mulut ni, kita pada masa tu kita ni sedikit ke yang pergi jadi sampai macam tu? Nabi kata, dah. Bahkan kamu pada masa tu ramai. Nabi kata, tetapi ramai kamu ni macam buih dalam laut. Ramai gitu aja, ramai tak boleh buat apa. Dari segi ilmunya tak ada, dari segi ekonominya teruk, dari segi kekuatan beragamanya reput. Kamu ni ramai orang Islam, tapi orang Islam ramai ni macam mana buih dalam laut. Sahabat tanya pasal apa dia pergi jadi lagu tu, dah ramai pergi tu. Nabi kata apa? Nabi kata dua pasal. Yang pertama, pasal takut mati. Yang kedua, pasal gila dunia.
Dengan kerana hampa ada dua benda ni, takut mati dengan gila dunia. Dengan kerana hampa ada dua benda ni, Allah cabut rasa gerun daripada hati musuh. Musuh langsung tak takut ke orang Islam lah ni. Kita mau dengar lah benda-benda ni, ayat Quran, hadis Nabi, mai duk bagi peringatan dekat kita ni, mau duk kutip ambil, mau duk perkemah lah. Perkemah dalam maksud kata apa? Anak kita pastikan mempunyai ilmu yang cukup kat dia. Dari segi usaha ekonomi, orang Islam kena kuat tuan-tuan. Tak larat dah kita ni nak buat sekolah Arab, masalah dia apa? Duit tak ada. Nak buat masjid, nak buat surau, masalah dia apa? Duit tak ada. Ekonomi tak kuat. Pergi minta, tak ada, aku pun tak ada banyak mana, takat-takat RM1 boleh bagi. Tak kuat. Orang bukan Islam, tuan-tuan tengok macam mana? Saya dulu mengajar sekolah menengah Sungai Aceh. Tuan-tuan tahu sekolah menengah Sungai Aceh, dia ada persatuan bahasa Cina di sekolah tu. Cerita tu 80-an dulu, saya mengajar situ. Sekolah Tanjung Berembang tu. Dia ada persatuan bahasa Cina. Tiap-tiap buka sekolah bulan Januari, buka sekolah persatuan bahasa Cina di sekolah menengah Sungai Aceh Tanjung Berembang tu dibekalkan dengan duit RM3,000 oleh rumah berhala Sungai Udang. Buka sekolah persatuan bahasa Cina sudah ada duit RM3,000. Mereka boleh belanja untuk apa-apa aktiviti mereka. Habis duit bagi tahu, rumah Tok Kong bagi lagi. Bukan Tok Kong bagi, Tok Kong tak boleh bagi. Rumah Tok Kong bagi. Itu pasal apa tu? Pasal ekonomi mereka tuan-tuan. Ekonomi mereka kuat. Kita tak boleh nafi kepentingan ekonomi. Tak ada duit apa pun tak boleh buat. Tak ada duit, surau kita ni pun kecil. Bila dengar ni, tabung tu kena buh lah lagi. Bagi surau ada duit sikit. Kan? Cerita dia lagu tu. Tambah ni macam surau ni bukan ada tabung apa tuan-tuan. Masjid adalah tabung jemaat, tabung apa. Ada sumber pendapatan tu. Tapi masjid ada sumber tabung apa semua ni tak buat program apa pula dah. Dia jadi terbalik kurang lagu tu. Tabung jemaat ni duk kutip tiap-tiap minggu. Kutip tulis di papan. Berapa duit dapat. Apa pun tak buat. Hak surau, hak tak ada tabung jemaat ni punya nak buat ni sampai tak cukup duit. Tuan tengok ni benda duk jadi lebih pening. Kadang-kadang nak tidur malam ni saja duk fikir kan jadi tak boleh tidur. Dia sikit kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang tu nak kata beletiang ke, nak kata apa, tapi perlulah kita sekali-sekali kan mau duk fikir benda-benda macam ni, mau duk ingat. Fikirlah. Apa kita boleh buatlah. Matlamat kita apa? Untuk agama. Matlamat kita untuk agama. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Dan sebenarnya lah wajib atas mereka, yakni atas kafir itu oleh perkataan janji azab Allah. Yakni pada jumlah segala umat dahulu kala telah lalu daripada mereka dahulu mereka itu daripada jin dan manusia. Patutlah puak bantah ni kena janji azab Tuhan. Patut dia kata, innahum kanu khasirin, bahwasanya adalah mereka itu, orang hak bantah kafir itu, mendapat kerugian sekalian dengan neraka yang selama-lamanya. Wallahu alam. Kita berhenti situ. Lepas ni kita semua waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Ni pun menarik juga. Ayat Quran ni semua menarik. Cumanya hak ni kadang-kadang sentuhan dia tu amat menarik. Hak akan datang ni dia nak cerita waqala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Orang-orang kafir ni bila Nabi baca Quran, depa kata kat orang, tak usah duk dengar dia ni baca apa pun. Nampak? La pun jadi juga lah ni. Dia tak usah duk pergi dengar lah, dia duk mengajar tu, dengar itu jadi gelong lagu depa. Dia kata lagu tu. Nampak? Rupa-rupanya hak jadi zaman Nabi dulu dia ulang. Lagu tu aja cerita dia. Itu sebab kita baca Quran ni bukan ketinggalan, tak ketinggalan. Dia ulang balik. Hak jadi zaman Nabi jadi balik lah, jadi pula lepas pada ni dulu tu lah, ulang lagu tu lah. Nah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat kita daripada apa yang kita baca pada malam ni insya-Allah. Ada satu soalan tanya saya pasal apa nama tu ni yang meminang. Kalau tak jadi, lepas tu laki-laki engkar adakah kena denda ke apa, kena duit hilang ke apa macam tu. Ada dulu sekali ada satu soalan tanya, saya kata nanti saya balik rojong balik. Lepas tu pakai duk terlupa setiap kali main lagu tu. Baik, cerita dia macam ni. Sebenarnya tidak ada nas.
dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi yang mengatakan apabila berlaku engagement, di antara laki-laki dan perempuan, berlaku engage pertunangan, kemudiannya pertunangan itu diputuskan, tidak ada dalam nas Quran ataupun hadis Nabi yang mengatakan laki-laki akan hilang duit, perempuan dapat duit, perempuan hilang duit, laki-laki dapat duit. Tak ada. Tak ada. Cuma dia ada dua bab. Satu, kalau sekiranya masa meminang ada janji. Kalau sekiranya masa meminang ada janji, masa pergi berkira tu, wakil balik ni dengan wakil balik ni duduk bercakap, ada buat janji masa tu. Dia kata lah ni macam ni, kita tentu belanja berapa hari ni. Kata tentu belanja RM3,888.88. Itu pun satu punya nakal tu ada dalam masyarakat kita ni. Tak apa ke satu benda bila bubuh angka macam tu. RM3,888.88. Ada saya pergi berkira satu orang hari tu ni. Dia duduk main macam ni punya ayat. Saya bagi pihak laki-laki pergi tu. Pergi nak berkira. Mereka pun orang tua juga wakil belah sana. Dia buh. Bukan 388 ni lah. Dia bubuh 6,000. 6,888.88 sen. Tak mau perban satu tangga pun. Ayat dah. Tak mau perban satu tangga pun. Saya kata main dengan kau. Kata betul lah. Main sangat kau. Saya terima amanah daripada pihak perempuan macam tu. Jadi tak mau punggah, tak mau usik satu tangga pun tak mau usik. Saya kata kat dia, saya pun terima amanah daripada pihak lelaki-lelaki. Daripada bubuh dah, dia punya margin dia tak boleh lebih daripada tu. Jadi kalau tangga tu tak boleh nak punggah, saya turun tangga balik lah. Saya kata. Kan? Ini nak berkira dengan kita. Kita bukan jenis domai lenggok-lenggok macam kita pergi nak habang hak mana patut saja. Pergi tu nak habang, okey lah ni, kami wakil daripada ni, kami bawa hajat nak meminang anak-anak depan ni. Jadi hari ni, mai ni nak tahu berapa belanja. Kemudian kita nak bincang tarikh. InsyaAllah kalau jadi kenuri bila. Yang tu saja. Tak ada pantun-pantun saya tak tahu. Nasi kandang ikan bawai, memang kami mai awal tak tahu. Yang tu semua tak tahu. Mai ni kira nak ikat janji je. Yang tu saja. Lepas tu dia duduk main 6,888.88 duit. Lepas tu lagu tak mau nak punggah satu tangga pun. Saya kata saya pun lagu ni lah. Saya main tadi, dia ada dah limit dia. Lebih daripada tu, saya tak upaya. Jadi kalau tangga tu sampai tak boleh nak punggah, saya turun tangga. Dia duduk keras juga. Dia kata tak, saya ni amanah saya ni kena pegang. Tak apalah. Dia kata kalau macam tu kita sembang bab lain hari ni, tak lagi saya nanti minta diri. Yang tu saya tak berani lah. Saya dia terus saya bayar duit pula nanya. Kita usah pergi terima apa-apa, dia dah habang dah, jangan lebih daripada 5,000 nanya kita. Kata begitu. Kan? Dia kata dia pun pegang amanah. Saya pun kata tak apalah lah ni, kalau ada yang tiap buat peluang buang-buang, saya pun nak balik cepat kerja banyak. Yang tu aja. Kan? Elok dah tu cara kita berkira tu. Satu, yang kedua pun kita nak abang mak. Janganlah buat macam tu, buat zalim. Budak-budak ni nak menikah. Bukan nak buat tak elok, nak menikah. Bagi elok, bagi jadi elok, sudahlah. Tak salah hidup buat bagi jadi masalah macam ni. Dia pun baru kerja, bukan ada duit lagi. Esok dah menikah, rumah bukan nak buh tikam getah saja. Nak kena ada peti air sebiji. Nak kena ni semua bukan boleh pergi ambil free. Semua nak kena bayar duit. Kita kena timbang lah benda tu. Mereka baru menikah, baru nak mula satu rumah tangga. Kita pergi rimbuk dia teruk-teruk dah, hampir tak ada duit langsung. Dia pergi pinjam dengan alung mana kata ni. Janganlah kita bagi jadi susah. Islam tak suruh kita buat susah-susah macam ni. Tak mau juga, tak apa. Turun lah, tak mau tak apalah. Turun pergi kat pintu kereta, pergi hambat kita tarik naik pula. Macam dia nerian pula kata. Sampai macam tu. Jadi saya buat cerita ni. Bukan buat cerita, memang cerita betul. Kita bawa cerita ni dengan tujuan supaya kita orang duk suruh pergi jadi orang berkira ni. Ikut lagu agama. Jangan turut sangat adat yang nak merosak kita ni. Balik kepada yang tadi. Bila bincang, kadang-kadang dalam perbincangan ni ada orang dia letak syarat. Dia kata kalau sekiranya lagu ni lah. Dia kata kita tentu belanja. Dia habang berapa belanja. Lepas tu dia kata tarikh ni kami bincang adik-beradik setuju. Kenuri kami nak buat sekian hari bulan. Tak apa, dua tu.
Cuma satu lagi dia kata kami nak tambahnya ni. Satu lagi kami nak tambah. Kalau sekiranya rongkai pertunangan ini berlaku daripada pihak kami, dia kata. Misalnya dia kata lagu tu. Berlaku daripada pihak kami. Kami akan bayar sekian jumlah. Dia pergi buat janji macam tu. Tapi kalau sekiranya rongkai pertunangan ni berlaku daripada pihak sana, dia kata kena bayar 2 kali ganda kami. Ada. Kadang-kadang orang pergi bincang dia buat lagu tu. Dia nak bagi jadi susah. Kalau sekiranya masa dia ni pergi bagi syarat macam tu, pihak balik sana kata okey, terima. Benda tu dah jadi satu janji. Dalam hadis Nabi ada sebut, Nabi kata al-muslimun 'inda syurutihim. Nabi kata orang-orang Islam ini mereka di sisi syarat-syarat yang mereka sendiri buat. Maknanya dia dah buat janji macam tu, dia kena pegang janji. Jadi masa berkira tu kalau pihak balik ni duk main syarat macam tu, kita tak setuju, kita habang awal-awal. Oh, kami tak mau. Kami jenis-jenis janji macam ni kami tak mau. Kami lebih suka kepada percaya. Kita tolak awal-awal. Tapi kalau masa dia bagi syarat tu kita terima, maka kita terikat dengan janji. Esok kalau dia jadi punggah sungguh, kena bayar. Yang tu pasal dia kira janji. Tapi bukan suruh agama benda ni. Itu satu. Yang kedua katalah berlaku pertunangan satu laki-laki dengan perempuan. Berjanji dah nak kenuri pada sekian-sekian hari bulan. Dah sampai lagi 2 minggu dengan hari kenuri, tiba-tiba dia pergi batal. Sedangkan pihak sana, katalah pihak perempuan tu dah buat dah persediaan. Dah beli dah perkakas apa dalam rumah, perabot apa lebih kurang, lemari apa, setboard apa semua beli dah, serba sikit semua, bubuh-bubuh, habis dah kata 4-5 ribu dah. Dato' pihak balik ni kata tak jadi, main pergi rongkai pertunangan. Pihak yang dah berbelanja, yang dah buat macam-macam persediaan, boleh membawa kes ni ke mahkamah. Ke mahkamah syariah, cerita tentang dia rasa dia ditipu. Sedangkan dia dah buat dah semua, dan pihak mahkamah akan pergi tengok apa persediaan yang dia buat dan menilai berapa banyak duit yang dia dah habis. Kemudian mahkamah akan buat keputusan sama ada perlu bayar ataupun bayar setengah dan sebagainya. Ini mahkamah punya urusan. Itu saja 2 cara. Jadi kalau tuan-tuan tanya, ada ke tak ada dalam agama peraturan kalau batal kena bayar apa ni, duit hilang ke kena 2 kali ganda, itu tidak ada. Kalau dia nak timbul masalah bayar atas 2 sebab ni. Sebab yang pertama tadi, sebab janji dibuat semasa berkira tu. Dalam hadis Nabi kata al-muslimun 'inda syurutihim. Satu. Yang kedua, dari segi ni, kalau sekiranya dia dah belanja, benda yang dia belanja nampak, dan dia boleh pergi ke mahkamah dan buat tuntutan di mahkamah. Dan mahkamah akan tengok hak mana patut depa ni bayar, hak mana tak patut. Ni sampai pergi habis tuntut, sampai tayar kereta tukang pun nak tuntut habis, mahkamah tentu tak boleh layan. Tapi kalau pergi tengok katil dia tukang apa, tudung tingkat apa, kalau lebih kurang sikit nilai-nilai, pada nilai yang mahkamah rasa menasabah, mahkamah boleh keluar perintah suruh pihak satu lagi yang batal ni bayar. Cerita dia begitu. Nah, mudah-mudahan kita dapat ikhtibah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا